sebut haram berkahwin, dia panggil mahram kita, maka ada 3 hukum lagi. Apa dia? Yang pertamanya hukum batal wuduk. Kita nak tahu jenis orang yang batal wuduk bersentuhan dengan kita. Mudah saja formula dia, selain daripada 18. Isu dia nak tak larat nak ingat 18. Tak perlu kita ingat tuan-tuan 18. Kita tahu sahaja. Tak perlu kita ingat 18, tapi kita tahu salah satu daripada 18 jenis orang itu apabila bersentuhan dengan kita maka batal wuduk. Kita tahu, tak perlu kita ingat. Ini dasar hukum yang pertama, iaitu orang yang membatalkan wuduk dengan kita. Siapa dia? Selain daripada 18. Adapun 18 ini dia mahram, dia tidak membatalkan wuduk. Ini kita akan bincang malam ni last. Malam ni orang yang ke-18. Dasar hukum yang kedua tuan-tuan, inilah dia formula asas. Hukum dasar hukum yang kedua apa dia? Hukum sentuhan yang haram. Kita nak tahu jenis orang yang halal ataupun tidak haram bersentuhan dengan kita, kulit dan kulit. Bukan bersentuhan kulit dengan kain. Bersalah dengan pakai glove, yang tu tak jadi isu lah, itu makruh. Tak haram bersentuhan, tetapi ada hukum yang aridi yang lain. Kita nak tahu siapa yang boleh kita bersalam, maka selain daripada 18 jenis orang, haram bersalam dengan selain daripada 18 jenis orang. Adapun 18 jenis orang ini tidak haram bersentuhan, boleh kita bersalam. Dan hukum ketiga tuan-tuan, hukum asas yang ketiga apa dia? Hukum asas yang ketiganya ialah hukum menutup aurah. Kita nak tahu etika menutup aurah ini di mana? Maka jawab dia, selain daripada 18 jenis orang ini wajib kita menutup sekalian aurah kita. Tidak, bagi perempuan dia tak boleh buka tudung selain daripada 18. 18 jenis orang ini sahaja dia tak perlu tutup aurah. Aurah dia pusat hingga lutut. Itu yang kita bincang. Ini tajuk yang pertama, iaitu orang yang haram berkahwin selama-lamanya dan tidak membatalkan wuduk ada 18 jenis orang. Topik yang kedua yang kita akan bincang akan datang, masuk topik baru. Kalau sempat malam ni mungkin ada satu saja. Topik yang kedua apa dia? Orang yang haram berkahwin tetapi 3 hukum dasar tadi berbeza. Haram berkahwin semata-mata tetapi tidak melibatkan 3 dasar hukum. Apa makna tidak melibatkan 3 dasar hukum? Wuduknya batal, sentuhannya haram, aurahnya seluruh badan. Dia hanya haram berkahwin saja. Ini ada berapa? Ada 5. Inilah antara benda yang penting tuan-tuan kita nak tahu. Untuk menjawab isu ada beberapa jenis orang yang haram berkahwin tetapi sentuhannya haram. Aurah dia wajib dia katuk di hadapan kita. Dan sentuhan dengan dia ini batal wuduk. Ada 5 jenis orang yang kita akan bincang dalam dalam kelas akan datang. Seperti mana tuan-tuan isu yang biasa yang orang tanya, iaitu adik ipar dan kakak ipar haram berkahwin dengan kita. Kita apabila sebut haram berkahwin, kita ingatkan topik yang pertama, iaitu haram berkahwin tak batal wuduk. Haram berkahwin sentuhan yang tidak haram. Haram berkahwin aurahnya tak wajib katuk. Kita ingat yang itu. Rupanya ada 2 pembahagian besar dalam sistem kekeluargaan Islam. Itu penting tuan-tuan. Inilah dia punya peraturan asas di dalam perhubungan sesama keluarga yang besar. Apabila kita kahwin tuan-tuan, kita akan bertambah keluarga kita. Keluarga kita dan satu lagi keluarga isteri kita. Itulah yang boleh lahirnya 18 jenis orang. Baik, sambung lagi ni tuan-tuan, masih lagi topik yang pertama, iaitu orang yang haram berkahwin melibatkan 3 dasar hukum, tak batal wuduk, sentuhan yang tak haram, aurah dia tak wajib katuk. Maksud aurah tak wajib katuk, 18 orang ini
pusat hingga lutut saja. Yang lain tak wajib katuk. Tak wajib bagi, kalau dia perempuan tak wajib dia pakai tudung. Baik. Muka surat 4 tuan-tuan, kalau kita jawi ya, muka surat 4 kita berada pada jenis orang yang ke-18. Kalau dalam kitab ini ke-4. Kerana 18 itu dia ada 3 sebab. 18 jenis orang yang haram berkahwin ini dibahagikan kepada 3 sebab. Sebab pertama haram dengan sebab keturunan. Ada 7 jenis. Mula daripada ibu sampai kepada cucu. 7 jenis. Kita tak recall balik, nak jimatkan masa. Sebab yang kedua, haram berkahwin dengan sebab radha', susuan. Ada 7. 7 campur 7, 14. Dan yang ketiga, sebab yang ketiga haram dengan sebab musaharah, berambil-ambilan. Ini yang kita akan sambung topik malam ini, iaitu haram dengan sebab berambil-ambilan 4. 14 tadi tuan-tuan dia agak simple, agak mudah. 14 jenis orang itu haram dengan sebab keturunan, mudah untuk kita faham. Haram dengan sebab susuan pun mudah, dia hanya tambah di belakang. Ibu. Kalau haram dengan sebab keturunan, ibu ke atas. Kalau susuan, ibu susuan. Dia tambah belakangnya susuan. Ibu susuan. Anak susuan. Adik-beradik susuan. Cucu susuan. Anak saudara susuan. Dia tambah di belakang saja. Jadi 7 campur 7 tu 14. Yang perlu kita ingat 4 di belakang ini sahaja. 14 itu agak mudah kerana dia melibatkan keturunan dan susuan. Tetapi yang perlu kita ingat 4 yang terakhir ini sebab berambil-ambilan. Lahirnya 4 yang terakhir ini dengan sebab kita berlakunya perkahwinan. Kalau 14 tadi tuan-tuan, bagi orang tak berkahwin pun dia akan berinteraksi. Tetapi tambahan 4 yang terakhir ini bagi mereka yang ada isteri, maka dia mula saja dia beristeri, bersuami, maka dia mula ada tambahan 4 ini tambahan. Apa dia 4 ni tuan-tuan yang kita dah bincang? 3 malam ni terakhir dia anak ciri. Yang pertama ni ialah ibu mertua. Ibu mertua dan bapa mertua ni sama status dia. Ibu mertua, dia status dia haram berkahwin selama-lama. Dia samalah status dia dengan ibu kita. Ibu mertua dan bapa mertua status dia sama dengan ibu kita dan bapa kita. Sebab tu dia duduk dalam pembahagian yang pertama. Dia berada dalam salah seorang 18 jenis orang yang haram berkahwin. Haram berkahwin dengan ibu mertua dan bapa mertua selama-lama. Selama-lama ni apa maksud selama-lama? Sampai mati, sampai kiamat. Adapun masuk dalam syurga, dia ada peraturan baru. Masuk dalam syurga tak terpakai. SOP ini sudah tidak terpakai. Dalam syurga dia ada peraturan yang tidak ketat. Dalam syurga ini boleh berkahwin dengan adik-beradik. Adik-beradik boleh berkahwin. Peraturan atas dunia, adik-beradik tak boleh, haram. Dalam syurga dia berbeza. Sebab itulah haram selama-lama ni maksud dia sampai kiamat, sebelum kehidupan dalam syurga. Yang kedua tuan-tuan, pertama ialah ibu mertua. Ibu mertua ini 3 dasar hukum. Hukum pertama, tak batal wuduk. Sentuhan dengan ibu mertua tak batal wuduk. Yang kedua apa? Yang kedua, sentuhan yang tidak haram. Bersalam dengan ibu mertua tak haram. Bersalam dengan anak dia saja haram. Dengan ibu tak haram. Dengan anak dia yang bukan isteri kita haram. Tapi dengan anak dia isteri kita tak haram lah. Yang ketiga apa? Hukum yang ketiga ialah aurah. Ibu mertua kita tuan-tuan, aurah dia sama dengan ke-18 ni sama dengan ibu kita. Di hadapan kita, ibu mertua wajib katuk pusat dengan lutut saja. Itu wajib katuk, asalnya wajib katuk. Tetapi aridinya, hukum barunya apabila timbul isu lain. Asal dianya, etika pemakaian di hadapan ibu mertua, ini dia punya etika syarak. Pusat hingga lutut. Yang lain itu sunat katuk. Tak wajib. Dapat pahala sunat. Jadi, pembahagian pahala ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cara pengiraan pahala berdasarkan status. Ini kita kena tahu sebab setiap
perbuatan kita, perkataan kita, pendengaran kita, dia ada bayaran pahala oleh Allah Ta'ala. Dan bayaran pahala ini ada dua ranking yang asas yang selalu kita sebut. Pertamanya ranking wajib, bayaran tak sama. Yang keduanya bayaran dalam bentuk sunat. Ini asas dua. Ada dua lagi asas, tapi kita nak sebut dua. Dia 4 bentuk pahala dibayar. Bentuk pertama, pahala yang ranking pertama, paling besar bayaran dia, iaitu bayaran yang wajib. Tuan-tuan, tutup aurah ini dibayar dalam 2 bentuk. Pertama, tutup aurah yang wajib. Kan kita mula daripada baju sampai kain ni, ada 2 sempadan. Sempadan pertama, kawasan wajib dikatuk, itu akan dapat bayaran wajib. Sempadan yang kedua, tuan-tuan, kita tutup juga, katuk juga, cover juga, tapi akan dibayar dengan ranking kedua, iaitu bayaran sunat. Tak sama. Pahala wajib lagi besar. Kita tutup pusat hingga lutut ni, tuan-tuan, akan dibayar wajib. Kemudian tuan-tuan pakai baju ni tak wajib pakai baju, melainkan ada isu-isu tertentu wajib. Secara umumnya tak wajib pakai baju. Apa hukum pakai baju? Sunat pakai baju. Maka dapat pahala sunat kita pakai baju. Dapat pahala sunat. Sebab tu cara dia, ulama ajar, kalau boleh sebelum masa kita nak pakai pakaian tu, kena ingat, kena ada niat. Aku pakai pakaian ini kerana Allah Ta'ala. Apa makna kerana Allah? Kerana perintah. Perintah apa? 2. Aku buat ini kerana perintah wajib, arahan wajib direct daripada Allah Ta'ala. Dan arahan yang kedua, aku buat juga arahan sunnah. Sunnah ni bahasa moden kita panggil digalakkan, tapi tak wajib, cuma digalakkan. Kita buat, dapat merit, dapat pahala, dapat bayaran pahala. Itu asas yang kedua. Ada 2 bentuk bayaran lagi, lain kali kita cerita. Kita nak jimatkan masa. 2 bentuk bayaran, iaitu kita cover yang makruh, kita tinggal yang haram, dibayar. Itu akan datang kita sebut. Asasnya, tuan-tuan, semua bentuk kita dibayar dalam asas 2 bentuk. Maka mertua kita, ibu mertua kita, di hadapan kita, dia wajib katuk, dapat pahala wajib apabila dia katuk pusat hingga lutut. Baju dia tak pakai pun. Dah menantu kan, dia kata menantu macam anak sendirilah, pakai baju buat apa. Laki tak apa, laki memang jangan pakai baju dah. Pak mentua kita ni, mak mentua ni, mak mentua pun tak pakai baju juga, pakai singlet je. Asal dia, tuan-tuan, harus tak wajib katuk. Tetapi kalau menimbul isu lain, dia panggil dalam fiqh aridi, maka dia panggil wajib aridi. Dia kata menantu aku lain macam kalau aku buka baju, bukan boleh kira menantu ni, maka dia kena tutup pakai juga baju. Macam kita dengan mak kita tu, kita dengan mak kita dah biasa daripada kecil sampai tua. Kecil dulu mak kita bandar dia tak ada lah, ni orang kampung lah. Orang kampung ni kadang-kadang dia main hantam je. Atas rumah, luar rumah dia pakailah baju, dalam rumah ni berkembang aja mak kita. Berkembang tu elok dah tu, standard dah tu, berkembang. Kadang-kadang pakai baju macam pakai kain ni, macam kita lelaki ni kilah kain. Gunung ganam tu kat luar je. Dia kata anak kan, main pakai bra je. Anak dia kata apa nak susahnya anak. Dan kemudian menantu pun dia buat macam tu juga. Boleh ke tidak? Ya boleh. Melainkan timbul isu baru kalaulah timbul fitnah. Fitnah wajib juga dia pakai baju. Wajib juga dia pakai baju. Tapi bukan wajib asal, dia panggil wajib yang hukum yang baru. Sebab tu bertukar status jadi aridi. Itu dia punya etika pemakaian di hadapan menantu. Baik, settle tu 3 benda. Kita dah tahu siapa ibu mertua kita. Yang keduanya, dia ada 4 ni, kita nak sambung malam ni keempat. Yang keduanya ialah menantu. Yang ketiga ialah ibu tiri. 3 dah kita bincang. Kita tahu apa makna ibu mertua, kita tahu apa makna menantu, kita tahu apa makna ibu tiri. 3 ini sama, status dia sama. Menantu sama dengan anak kita, ibu mertua sama status dengan ibu kita, ibu tiri sama status dengan ibu kita. Tapi ingat, kita dah bahas sebelum daripada ni dan kita dah bagi formula untuk mudah ingat. Ibu tiri ni siapa selain daripada ibu tiri yang haram, tu kita kena ingatlah yang tu. Ibu tiri sahaja, bukan ke atas, bukan ke bawah, bukan anak-anak dia. Hanya ibu tiri sahaja yang haram dengan kita. Anak dia tak boleh. Anak ibu tiri bukan adik-beradik tiri, itu tambahan orang Melayu saja. Hari ini kita nak bincang topik terakhir ni, anak tiri. Kita nak tengok anak tiri ni siapa sebenarnya anak tiri, yang terkadang orang kita, orang Melayu ni, dia ada istilah dia,
adik-beradik tiri. Jadi sebenarnya di dalam syarak tidak ada istilah adik-beradik tiri. Itu kita punya istilah, kita yang create, orang Melayu kita mudah nak faham. Dalam istilah syarak tuan-tuan, status adik-beradik ada 3 sahaja, tidak ada 4. 4 tu apa dia? Adik-beradik tiri tidak ada. Yang adanya ialah ibu tiri ada, ibu tiri ada, nenek tiri ada. Ibu tiri ke atas dia panggil ada, nenek tiri pun ada, ibu tiri pun ada. Apa lagi? Anak tiri, ya ada, anak tiri ada, cucu tiri. Tu yang kita akan bincang anak tiri hari ni. Adik-beradik dia tidak ada tiri. Adik-beradik ada 3 saja. Pertama, adik-beradik seibu sebapa. Kita panggil adik-beradik kandung, orang Melayu panggil sekandung. Makna sekandung ni satu bapa satu mak. Dia panggil adik-beradik seibu sebapa. Yang kedua tuan-tuan, adik-beradik yang kedua, adik-beradik seibu. Mak kita ni kahwin lain. Dia bercerai dengan ayah kita mati, dia kahwin lain, dapat adik-beradik seibu. Anak ibu kita, anak mak kita yang kahwin dengan suami dia yang baru, dipanggil adik-beradik seibu. Yang ketiga, dia ada 3 saja, adik-beradik sebapa. Bapa kita kahwin lain, ibunya, ibu tiri kita, dipanggil anak ibu tiri dengan bapa kita. Itulah dia adik-beradik sebapa. Mana dia status adik-beradik tiri yang orang kita panggil? Dia adik-beradik tiri ni tuan-tuan bukan merujuk kepada anak bapa kita yang bukan dengan mak kita. Kita panggil adik-beradik sebapa, bukan. Itu adik-beradik sebapa, bukan adik-beradik tiri. Kalau anak ibu kita dengan suami dia, itu dipanggil adik-beradik seibu, bukan adik-beradik tiri. Tidak. Mana istilah adik-beradik tiri tuan-tuan? Lahirnya orang kita ni nak bagi faham, tapi bahaya. Lahirnya istilah ini di kalangan orang Melayu, iaitu anak ibu tiri kita. Ayah kita kahwin lain tuan-tuan, ayah kita kahwin lain, lalu ibu tiri kita dia ada anak dia kahwin dengan ayah kita, maka anak ibu tiri yang bukan dengan ayah kita, kalau dengan ayah kita faham clear, itu adik-beradik seibu sebapa. Maka itulah maksud orang Melayu kita adik-beradik tiri. Sebenarnya itu bukan adik-beradik kita. Apa status dia? Itu anak ibu tiri kita yang bukan adik-beradik kita. Apabila kita buat adik-beradik tiri, tuan-tuan, agak bahaya, melibatkan 3 dasar hukum. Kita sangkakan bahawa dia adik-beradik kita, ketiga-tiga hukum kita borong semua boleh. Aurahnya tak katuk di hadapan kita, sentuhan kita bersalam dengan dia, dan sentuhan batal wuduk kita agak sangkakan tidak batal wuduk. Itu bahaya, kerana dia bukan adik-beradik tiri. Tapi yang kita nak bincang ni tuan-tuan ialah anak tiri. Yang terakhir, yang ke-18, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, keempat daripada 4 orang yang haram berkahwin dengan sebab berambil-ambilan. Keempat, kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-tuan, kenapa disebut berambil-ambilan? Kerana kita ambil ibu dia menjadi isteri kita, status anaknya dipanggil anak tiri. Dengan berlakunya sebab apa anak tiri? Sebab kita mengambil ibunya menjadi isteri kita, maka status anak isteri kita dipanggil anak tiri. Dan hubungan dengan kita, apa hubungan? Bukan anak, bukan hubungan keturunan, bukan hubungan susuan, tetapi hubungan musaharah. Ulama Melayu kita terjemah musaharah ini tuan-tuan, berambil-ambilan. Dengan sebab kita mengambil ibunya menjadi isteri kita, maka hubungan itu dipanggil hubungan musaharah, hubungan dengan sebab ambil-ambilan. Ambil ibunya menjadi isteri kita, anaknya nama anak tiri, maka hukum mahram kita, orang yang haram berkahwin dengan kita, dan melibatkan 3 dasar hukum. Apa dia? Hukum yang pertama, tidak membatalkan wuduk. Yang kedua, sentuhan yang tidak haram dengan anak tiri. Dan yang ketiganya, apa dia yang ketiga? Aurah dengan anak tiri sama dengan anak kita. Status anak tiri dia sama dengan anak kita. Dia tidak ada beza, cuma dia ada sedikit perbezaan. Baik. Anak tiri engkau
sama ada anak tiri itu yang dahulu, yang sebelum daripada berkahwin dengan ibunya, atau yang kemudian selepas daripada bercerai dengan ibunya. Kita baca dulu, kemudian kita akan beri makna mengikut bahasa moden, tuan-tuan. Apa dia anak tiri ni? Anak tiri engkau sama ada anak tiri itu yang dahulu, yang sebelum berkahwin dengan ibunya, atau yang kemudian, ini yang selepas berkahwin, selepas daripada bercerai dengan ibunya, iaitu segala anak cucu bagi tiap-tiap perempuan yang halal bagi engkau watinya, dengan syarat engkau sudah wati perempuan itu. Baik, kesimpulan tuan-tuan, apa makna anak tiri? Ini penting tuan-tuan, anak tiri. Sebelum saya bagi makna, saya sebut isu dulu tuan-tuan. Mudah kita nak kaitkan, nak relate dengan makna. Kenapa kita nak kena tahu makna? Untuk menjawab isu dia, kita mesti tahu makna. Kalau kita tak tahu makna anak tiri tuan-tuan, kita gagal merungkai isu yang berlaku dalam sistem kekeluargaan kita. Mana isu dia tuan-tuan? Isu dia, ini isu yang kedua, sebab dia ada dua situasi anak tiri. Situasi pertama dia simple, kita dah faham. Saya terus kepada isu yang kedua, situasi yang kedua, sebelum saya berikan makna kepada tuan-tuan. Nak cerita kepentingan kita kena tahu makna untuk menjawab isu. Apa dia isu kedua tuan-tuan? Dia ada dua isu, dua situasi. Situasi kedua tuan-tuan, kita berkahwin. Ini contoh saja. Kita berkahwin dengan isteri kita, dapat anak. Okey, anak itu adalah anak kita. Faham? It's very simple. Anak tu anak kita. Tak payah tanya. Siapa pun tanya orang tahu. Itu anak saya dengan isteri saya. Baik, kita dah contoh bercerai. Ini contoh saja. Kita bercerai dengan isteri kita, wal'iyadzubillah, ini contoh saja. Kemudian isteri kita dia berkahwin dengan suami lain. Dengan lelaki lain. Isteri kita tuan-tuan, dia berkahwin dengan lelaki lain. Maka dapat anak. Dapat anak. Ini situasi kedua. Anak itu tuan-tuan, anak itu dipanggil anak isteri kita. Status dia tu apa? Status dia bekas isteri. Dia ni ex isteri kita, matan isteri. Maka anak itu anak siapa? Anak itu anak isteri kita. Status dengan kita apa? Status dengan kita, anak itu anak tiri. Tetap anak tiri. Yang kita faham macam mana tuan-tuan? Yang kita faham, kita kahwin janda. Contoh, kita kahwin janda. Janda ni dah ada anak. Dah ada anak. Contohlah kita nak kahwin ni seorang janda, dan janda ini dah ada anak. Tak kira berapa orang anak, tak kira. 2 ke 3 tak apa. Yang penting dia dah ada anak. Selepas kita berkahwin, maka anak isteri kita itu apa hubungan dengan kita? Dipanggil anak tiri. Ini situasi pertama yang saya tak beri contoh kerana dia mudah. Situasi pertama yang kita dah faham, apabila kita berkahwin dengan janda, janda itu ada anak, selepas akad nikah, wati dulu janda itu, wati dulu isteri kita itu, baru haram dengan anak tiri kita. Itu mudah. Situasi yang kedua, ayat ni yang agak kita, kalaulah kita faham secara generalnya tuan-tuan, secara umum kita faham, tak ada hubungan lagi dengan kita, kerana itu anak bekas isteri saya. Jawab dia tuan-tuan, tetap ada hubungan dengan anak isteri. Walaupun dia dah bercerai lama dengan kita, dia kahwin lain, cerai, dia kahwin suami lain, suami ketiga, dapat anak lagi, kahwin suami keempat, dapat anak lagi. Ada jenis orang perempuan minat kahwin pun ada, mati suami dia kahwin, mati suami dia kahwin, mati suami dia kahwin, lah mati dia, baru dia tak kahwin. Ada juga minat kahwin. Nenek saya dulu, orang Kelantan ni bukan saja lelaki yang minat kahwin ni, perempuan pun minat juga. Nenek saya tu 4, saya tak ingat. Yang saya ingat 3 orang, saya tak salah 4 orang suami dia. Suami pertama meninggal, dapat anak seorang. Kahwin pula dengan suami kedua, dapat anak seorang. Kahwin pula dengan suami ketiga. Suami ketiga itulah dapat ibu saya.
Kemudian tak ada kahwin suami keempat. Yang saya ingatnya 4 sebelum tu dia dah ada. Jadi last kali dengan ibu saya tu, mati bapak ibu saya tu, dia tak kahwin. Ni cik minat kahwin. Dia tak boleh duduk seorang, dia sunyi. Saya selalu kacau dia. Dia duduk ceritalah dia kahwin sama muda dulu, mati meninggal kahwin lain. Saya kata minat sungguh apa ni mok, saya panggil mok. Dia Kelantan pelik sikit. Ibu nama Ma, nenek panggil mok. Saya kata mok ni minat sungguh dalam nikah lain. Dia kata aku tak boleh duduk seorang, dia kata. Sunyi. Macam laki jugalah. Laki dia tak boleh duduk seorang, dia tak boleh survive seorang diri. Tak reti dia tak. Nak buat air tak reti, nak cari baju tak reti, underwear pun merata tak reti, kena tanya bini semua dia tak. Tu kena kahwin lain. Jadi apabila dia kahwin tuan-tuan, setiap anak dia yang lahir tetap jadi anak tiri kita. Anak tiri kita. Jadi hubungan dia. Walaupun dah bercerai dah dengan isteri, tapi anak yang lahir daripada dengan suami lain, dia tetap anak tiri. Kenapa tuan-tuan? Ini kata kunci yang kita nak kena pegang. Makna dia. Apa makna anak tiri? Apabila kita faham makna anak tiri, insya-Allah dia akan boleh merungkai isu-isu yang dua isu tadi. Isu pertama mudah, isu yang kedua. Isu kedua tu yang agak perlu kepada makna. Kenapa? Karena kita sangkakan itu bekas anak isteri, bukan lagi isteri kita. Kita ingat anak tiri ni semasa isteri itu statusnya isteri kita. Tidak. Karena makna dia apa tuan-tuan? Makna anak tiri ini tiap-tiap anak isteri atau suami kita. Samalah itu kita bagi contoh isteri, suami pun sama. Tiap-tiap anak isteri atau suami kita sama ada sebelum berkahwin dengan kita ataupun selepas daripada perkahwinan dengan kita. Settle. Itulah makna. Tiap-tiap anak isteri dan suami kita, yang bukan dengan kita lah, anak isteri kita, anak suami kita sama ada sebelum berkahwin dengan kita dia dah ada anak, ya itu anak isteri kita, ataupun selepas berkahwin dengan kita. Selepas berkahwin dengan kita, dia berkahwin lain dapat anak, itu juga anak tiri kita. Boleh bersentuhan dengan anak isteri kita. Biasanya orang takut dah nak bersentuh. Kenapa? Dia kata ini anak isteri saya dengan suami dia baru. Yang anak dulu boleh. Kenapa? Tu anak tiri saya. Dia nampak anak tiri ni sebelum berkahwin dengan dia saja. Selepas berkahwin dengan dia, itu bukan lagi anak tiri. Tidak. Dua era ini, sebelum dan selepas, semuanya anak tiri dia. Cuma syarat tuan-tuan, dia sebut syarat apa haram ini, dia beza dengan ibu tiri tuan-tuan. Perbezaan dengan ibu tiri dan anak tiri dibezakan dengan apa tuan-tuan? Dia ada formula dia. Kalau ibu tiri, suami bapa kita kahwin lain, maka dapat status ibu tiri. Kalau ibu tiri, dia panggil, ada kaedah dia, ada formula dia. Haram dengan ibu tiri kita, haram semata-mata akad. Apa makna haram semata-mata akad? Sah sahaja bapa kita akad nikah, terima nikah dengan ibu tiri kita, maka dia tidak ada syarat tambahan, auto haram dengan kita, tidak ada syarat tambahan yang baru, tidak ada. Tu dia panggil haram semata-mata akad. Adapun anak tiri tuan-tuan, dia beza. Ini perlu kepada kita ingat. Anak tiri dengan bapa tiri ni, anak tiri dan bapa tiri, dia beza di mana tuan-tuan? Formula dia panggil haram tidak semata-mata akad, bahkan ini ada tambahan, perlu kepada apa? Syarat wati terlebih dahulu ibu dia baru haram. Apabila selepas akad nikah tuan-tuan, maka tak boleh lagi bersentuh dengan anak tiri. Kalau sentuh, batal wuduk, sentuhan yang haram. Aurah dia sama dengan orang biasa. Walaupun dah akad nikah dengan ibu dia, tunggu dulu, kena jima wati ibu dia dulu, baru haram dengan anak. Ini syarat tambahan dalam syarat. Dia beza dengan ibu. Ibu status dia kuat. Tak perlu ayah wati dulu. Tak perlu. Tak perlu tunggu ayah wati dulu, besok baru salam. Tak perlu.
Tapi kalau anak, dia perlu syarat tambahan, anak tiri. Jangan pening lah. Hai, ibu tiri dengan anak tiri apa beza pula? Tu pening juga tu. Orang hak praktikal tak pening lah. Saya tak pening ustaz, saya ada ibu tiri. Saya tak pening ustaz, saya ada anak tiri. Dia mudah lah. Hak kita hak tak ada ibu tiri, hak tak ada anak tiri. Ni doktor awan-awangan ni. Tak nampak contoh. Macam mana ibu tiri? Dah bapak dia tak pernah kahwin lain, tak nampak ibu tiri. Macam mana anak tiri? Dia kahwin seorang, nak ada anak tiri macam mana? Kahwin pula dara, bukan janda. Nak jadi anak tiri ni kena kahwin janda lah. Dia kata, pasal apa ustaz saya tak ada anak tiri saya? Pelik juga dia. Saya kata, kenapa? Saya kahwin tak ada anak tiri. Dah kahwin dara nak ada anak tiri macam mana? Pelik lah kalau kahwin anak dara tapi ada anak tu. Tu anak angkat. Kahwin janda, baru ada anak tiri. Tapi jangan praktik lah. Orang perempuan marah. Baik. Tu anak tiri. Anak tiri syarat dia, sentuhan anak kita lah. Contoh tuan-tuan, kita anak tiri. Kita ni anak tiri. Sebab apa? Sebab bapak kita ni, sebab ibu kita, dia dengan bapak. Kita ni dengan bapak tiri. Kita ni anak tiri. Siapa kita ni? Kita ni perempuan. Laki tak boleh. Laki tak boleh contoh laki. Contoh perempuan. Kita ni perempuan, ibu kita kahwin lain. Maka ibu kita kahwin lain, kita ni yang perempuan kita ni dengan bapak kita, bapak tiri kita. Tu. Laki kita laki tak jadilah. Tak jadi isu. Sebab kita laki, ibu kita kahwin lain, kita dengan bapak tiri, tak jadi isu. Bapak sama bapak. Dengan laki, tak jadi isu. Yang isunya perempuan. Kita ni perempuan, ibu kita kahwin lain, bapak tiri kita. Selepas akad nikah dengan ibu kita, bapak tiri kita ni tak boleh bersentuh lagi dengan kita. Kena tunggu, kerana syarat dia kena wati dan jimuk. Kalau buh wati dan jimuk pening. Dia wati atau jimuk. Jangan buh wati dan jimuk, jenuh dia cari. Kerana dam itu dua benda. Dia wati atau jimuk, atau bersetubuh. Itu syarat dia. Iaitu segala yang semua anak cucu bagi tiap-tiap perempuan yang halal bagi engkau watinya, halal berkahwin. Jadi milik kita. Halal ni maknanya apa dia? Maknanya dua. Pertama isteri kita, yang kedua hamba. Kita tak jelaslah hamba tu. Hamba pun kita beli hamba, ada anak. Hamba tu ada anak. Tiap-tiap perempuan halal bagi engkau. Maknanya apa? Tiap-tiap anak cucu. Samalah. Anak perempuan cucu dia ke bawah. Anak tiri, cucu tiri, cicit tiri, piok tiri. Sama. Anak tiri kita dia kahwin, dapat cucu. Cucu apa? Cucu tiri. Sama je status dia. Cucu tiri kita kahwin lain, jadi cicit. Dah ada cicit tiri. Cicit tiri ni kahwin lain, panjang sungguh umur kita. Cicit tiri pun sempat. Cicit pula kahwin lain, tak mati lagi orang tua ni dia. Sempat dengan piok. Kalau nak piok kita pun tak tunggu masa dah. Kita pun nak kiok dah. Sampai satu dia sama. Mula daripada anak tiri, cucu tiri, cicit tiri, piok apa? Piok tiri. Sampai ke bawah. Sama je. Dengan syarat ni. Dengan syarat engkau sudah wati perempuan itu. Syarat ibu itu, ibu tiri itu kita dah wati. Kalau tak wati ibu tiri, tak haram dengan anak dia. Atau barang yang pada maknanya makna wati. Samalah. Kalau dia tak boleh wati, dia buat satu lagi, dipanggil barang pada makna wati. Status sama hukum dia, iaitu memasukkan air mani dia ke dalam farah isteri dia. Tu dia panggil apa? Dia panggil perkara, perbuatan yang menepati dengan wati. Dia panggil perbuatan yang sama dengan wati. Masukkan air mani ke dalam farah isteri. Nama wati juga. Nama wati juga. Dia panggil nama jimuk. Sebab tak ada orang tanya. Saya ingat dulu. Saya pernah cerita kot. Nampak simple soalan tu. Tapi kalau tak faham makna wati, tak boleh nak jawab. Kalau jawab pun dia main hantam bin bedal.
Ada saya mengajar satu dulu 10 tahun lepas. Ada satu kelas saya mengajar kuliah zuhur di UUM Utara Sintok tu. Jadi sebelum saya masuk kelas tu, ada seorang hamba Allah ni taham. Dia malu nak tanya dalam kelas dalam kuliah ni, staff lah, mengajar staff lah. Dia tanya, dia kata, "Ustaz, nak tanya sikit, saya dengan isteri ni mandul." Dia kata, "Mandul, tak dapat anak." Bukan mandul, tak dapat anak. Jadi saya ni, dia kata, doktor suruh apa dia ni? Nama program berhadah. Apa nama dia, istilah dia? Dia tepat. IPF. Oh, tu tuan-tuan tahu dah, tak apalah. Saya sebutkan silap pula. Kan sebut IPF pula. Jadi, okey, situasi tuan-tuan dah nampak dia punya apa? Dia punya teori dia. Jadi dia kata, doktor ni masukkan mani dia ke dalam farah isteri saya. Jadi saya kata, saya lama, dia kata, duk mendengar, duk fikir, aku ni kena mandi wajib ke tidak? Isteri dia ni, dia tak apa. Dia ni memang dia tahulah mandi wajib apabila keluar mani. Semua orang tahu. Keluar mani kena mandi wajib. Sebab perkara yang mani wajib ni, salah satu dia keluar mani. Yang keduanya jima'. Jima' kalau tak keluar mani pun wajib mandi. Keluar mani tak jima' pun wajib mandi. Itu dia sebab berbeza. Dia yang buat peniak tu. Dia sebab berbeza. Salah satu sebab wajib mandi, dia ada 6 sebab wajib mandi. Satu, sebab keluar mani. Yang kedua, sebab jima'. Yang ketiga, sebab mati. Mati, wajib mandi mati. Tapi bukan dia mandi, orang lain mandikan. Kalau dia mandi pun sah lah. Orang mati mandikan diri dia, sah. Nak ceritanya tak berlakulah karamah begitu pada kita. Jadi dia ni fikir, dia kata, adakah wajib mandi isteri dia ni? Dia tak apalah. Sebab dia kata tak jima'. Dia ni tak apa, dia faham lah, kerana dia ni keluar mani. Dia kata isteri ni, dia kata, yang saya tahu, dia kata kalau jima' confirm kena mandi wajib. Isteri saya ni hanya masuk mani saya saja, tak mandilah. Dia kata, saya tanya dia, kata agak-agaknya macam mana agak-agak? Agak-agak lah dia kata sebelum saya jawab. Dia kata, saya nampak tak wajib mandi lah, sebab bukan jima' dia kata. Nampak tak? Dia tak tahu. Nak jawab ni saya sebut tadi tu, kena tahu satu lagi istilah, nama dia ialah satu jima', yang satu lagi benda, perkara, perbuatan yang menepati dengan jima'. Apa dia menepati ni? Sama hukum dengan jima'. Apabila sama hukum, tuan-tuan, jima' wajib mandi, dia pun wajib mandi. Apa dia? Memasukkan mani suami ke dalam isteri. Boleh. Tapi jangan ambil mani orang lain, itu haram. Ni mani suami dia, mani yang halal dia panggil. Jadi kesimpulan, tuan-tuan, wajib mandi. Iaitu yang halal bagi engkau watinya dengan syarat engkau sudah wati perempuan itu, atau barang yang pada maknanya makna wati daripada nasab atau radha' hingga ke bawah. Sama ada daripada keturunan ataupun susuan hingga ke bawah. Baik, habis kesimpulan dia. Maka inilah sekaliannya perempuan yang haram berkahwin. Sekalian ni 18. Inilah 18 perempuan yang haram berkahwin, yang berkekalan selama-lamanya. Haram ni, tuan-tuan, kekal selama-lama, sampai kiamat. Bukan maknanya mati saja isteri kita dengan mak mentua kita halal balik dah. Itu makna selama-lama. Bukan kata mati isteri kita, anak tiri itu halal balik dah. Dia haram sampai mati. Walaupun mati isteri kita, anak tiri kita sampai mati, tak ada status ini bekas anak tiri, tak ada. Dia tak main bekas-bekas. Sampai mati dia. Dia panggil haram selama-lama. Lagi pula, dia ada 2 hukum lagi. Apa dia? Lagi pula, dia sebut di sini 2 hukum, tapi sebenarnya ada 3 dasar hukum lagi. Lagi tiada batal wuduk bersentuhnya. Yang pertama, tak, sentuhan ini dia panggil sentuhan yang tidak membatalkan wuduk.
Yang kedua, sentuhan yang tidak haram. Dan ketiga, aurah. Dia tak sebut di sini. Yang ketiganya aurah. Aurah anak tiri sama dengan anak kita. Di depan kita, tuan-tuan, anak tiri kita dia wajib katuk pusat hingga lutut saja sama. Perempuan pusat hingga lutut. Lelaki pusat hingga lutut sama saja. Lelaki ni, anak lelaki kita depan kita pusat hingga lutut saja. Anak perempuan kita depan kita pun sama, pusat hingga lutut dia wajib katuk. Sama je. Baik, settle tuan-tuan, kita nak masuk, ada lebih kurang saya ambil masa 10 minit lagi tuan-tuan, intro kepada topik yang kedua. Ini intro saja malam ni. Dan insya-Allah bulan depan kita terus masuk ke tajuk pertama. Kerana topik yang kedua ini tuan-tuan dia ada 5 jenis orang saja, dia tak banyak. Tapi topik pertama ni dia panjang sedikit, ada 18. Tapi topik yang kedua ni tuan-tuan, dia bukan tak penting, tapi penting sama dengan topik pertama. Kenapa? Kerana banyak dia punya isu-isu untuk kita tahu, untuk nak menjawab isu yang semasa, yang praktikal. Contoh tuan-tuan, topik yang kedua ini akan merungkai isu ipar duai. Adik ipar kita, dengar kita, sentuhannya macam mana, aurah dia macam mana, statusnya apa. Itu adik ipar kita. Adik anak ipar kita, anak isteri, anak ipar kita. Kita ada adik ipar, anak dia, kita panggil anak saudara kita. Kerana ini anak saudara isteri saya. Adakah statusnya anak saudara kita? Baik, saya buat kesimpulan yang pertama tuan-tuan sebelum saya nak intro saja. Ya. Kalau hukum dia, kalau suami isteri dia mani dia pemandian berhadas, tapi dia tumpang kepada perempuan yang lain. Pemandian berhadas tapi bukan tumpang tabuji. Kalau tumpang tabuji tak apa, bayi tabuji. Ini dia tumpang rahim orang lain. Apa dia? Apa statusnya? Itu ke? Betul. Baik. Soalan saya ulang sekali tuan-tuan, soalan dia clear. Pemandian berhadas ini, mani suami dicantumkan dengan isteri, tetapi kita rahim tu dia panggil kandungan lah bahasa kita. Kandungan, bekas. Rahim ini dia alam, satu alam. Dunia rahim tu panggil alam rahim. Bukan rahim sepatu tu. Tu nama je. Rahim ni, sebab tu rahim ni makna sebenar kasih sayang. Sebab tu orang yang berada dalam rahim yang sama dia tuan-tuan, dia silah kasih sayang sangat-sangat kuat. Dia kenapa? Dia bersatu kandung, bersatu alam, bersatu tempat pembesaran dia. Itu dipanggil rahim. Rahim ni dia merujuk kepada dia punya tempat timbun bekas yang dia membesar, yang kita panggil rahim itu. Asal rahim ni kasih sayang. Sebab tu orang yang bersatu rahim, silah dia, hubungan kekuatan silah dia, kekuatan kasih sayang dia sangat kuat berbanding dengan rahim yang berbeza. Saya dengan tuan-tuan, saya dengan tu imam berbeza dengan saya dengan adik saya. Kenapa? Kerana saya dengan iman dua rahim. Iman rahim lain, saya rahim lain. Rahim yang kata halal tuan-tuan, yang boleh pemandian berhadas ini, rahim yang halal. Tak boleh sekiranya kita tumpan rahim yang orang lain. Tak boleh. Kalau tabuji tak apalah. Tak boleh. Nak pinjam, tak boleh untuk pinjam rahim orang lain. Mani kita dengan isteri kita, tapi menumpan bekas mani orang lain. Kita nak tumpan bekas kerana dia mani dia ni subur. Subur dia. Maka kita tak subur. Rahim kita tak subur. Nak tumpan rahim dia, boleh tak boleh? Tak boleh. Tumpang juga tak apalah, ni segi hukum. Sama konsep dia tuan-tuan. Kita ambil mani orang yang bukan halal dengan kita, cantumkan dengan isteri kita pun haram. Kerana mani kita lelaki ni tak subur. Kita ambil mani orang lain yang subur, yang tengok anak 10, 12, 14. Saya bertemu 2 minggu lepas tuan-tuan, orang Melaka, anak dia 16 orang, umur 40 lebih pun tuan-tuan. Terkejut saya. Saya kata kahwin 2, tak, seorang saja ustaz. Tapi umur dia 45, lebih kurang saya lah. Tak berapa tua sangat lagi. Anak dia 16, subur rahim dia tuan-tuan. Maka kita ni mani tak subur, kita nak mani orang lain subur, cantum dengan mani isteri kita, haram. Tak boleh.
Kan ramai orang jual baka tuan-tuan dulu. Sekarang ni pun ada. Baka cantik-cantik, handsome. Baka Arab ke Maghribi ke. Kita nak ambil benih dia. Buh dalam tabuji. Tak hidup dia kata buh tabuji. Buk tu nak pinjam rahim betul tu. Dia nak betul rahim. Maka tak boleh. Jangan benarkan rahim kita untuk tumpan. Tak boleh anak tumpangan. Anak juga boleh halal. Kita senyawa dulu kat luar, kemudian masukkan dalam rahim kita. Rahim kita, mani kita dan mani suami kita boleh. Cuma kita nak patternkan dulu. Kita nak suburkan dulu di luar. Dulu telah boji. Barulah masuk injek dalam rahim kita. Itu boleh. Itu tak jadi isu. Yang menjadi isunya ialah tumpan rahim orang lain ataupun kita ambil mani orang lain dengan mani isteri kita. Itu tak boleh. Baik, intro dia tuan-tuan. Kita intro saja 5 minit lagi. Topik pertama. Ada soalan lagi? Kalau ada soalan kita tak intro, kita terus jawab. Tak ada soalan kita intro Baik. Topik pertama clear. Apa dia topik pertama tuan-tuan sebelum kita masuk topik kedua? Sebab kita tak nak keliru. Pertama dengan kedua ni bagi kita nampak dia punya gap dia. Memang asing. Topik pertama tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Orang yang haram berkahwin selama-lama. Ada 18 jenis. Apabila sebut selama-lama tuan-tuan, kata kunci dia mudah. Kita faham selama-lama, dia akan keluar 3 dasar hukum. Sama je hukum dia 3 ni. Apa dia? Haram wuduk tak batal wuduk. Hukum yang kedua, sentuhan yang halal, tak haram sentuh. Yang ketiga, aurahnya tak wajib katuk. Kenapa? Kerana ini golongan orang yang haram berkahwin selama-lama. Walaupun isteri dah mati. Walaupun isteri kita dah mati. Anak tiri dia haram selama-lama. Mak mertua kita haram selama-lama. Walaupun isteri kita dah mati. 18 jenis ini tuan-tuan, haram selama-lama. Dan 3 hukum lagi sama. Baik, topik yang kedua. Ini beza. Topik yang kedua tuan-tuan, orang yang haram berkahwin sementara. Ini beza dia. Kata kunci dia tuan-tuan, sementara. Dalam istilah Arab, nama dia haram mu'abbad yang pertama. Yang kedua ni dia panggil haram mu'aqqad. Haram bertempoh. Haram sementara, ada tempoh tertentu. Kemudian kembali haram balik. Kembali halal. Dia panggil apa? Haram sementara, tapi 3 hukum lagi sama. Apa maksud sama? 3 hukum lagi sama dengan orang yang tak haram dengan kita. Sama satu. Cuma beza dia haram sementara. Tetapi hukum 3 lagi sama dengan orang yang tak haram kahwin dengan kita. Apa dia tuan-tuan 3 hukum? Hukum pertamanya, wuduk, batal wuduk. Walaupun haram berkahwin dengan dia, tapi wuduk batal. Biasanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham topik pertama, haram berkahwin, wuduk tak batal. Kenapa? Kerana haram selama-lama. Wuduk tak batal, sentuh tak haram, aurah tak wajib katuk. Tetapi kalau haram sementara, dia tidak. Tak sama hukum. Haram sementara, wuduknya batal. Tak boleh sentuh dengan dia, batal wuduk. Sentuhannya haram. Tak boleh sentuh, tak boleh salam dengan dia. Walaupun nak kahwin tak boleh. Tapi tak boleh kahwin. Tak boleh sentuh. Dan aurah dia seluruh badan. Dia kata nak menikah tak boleh. Kenapa? Kena tutup seluruh badan. Ya, kerana dia haram sementara sahaja. Ada berapa tuan-tuan? Dia ada 5 sahaja, tak banyak. Dia ada 5 sahaja, tak banyak. Apa dia? Yang pertamanya ialah perempuan yang telah berli'an. Ini dia agak tough sedikit li'an ni. Kita akan sebut kuliah akan datang. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Yang keduanya ialah orang yang haram kita himpun dalam satu akad. Apa dia? Iaitu adik dan kakak isteri kita. Dipanggil ipar duai. Ini dipanggil haram kita himpunkan dalam satu akad. Ini kita akan bagi formula mudah nak ingat. Apa dia jenis orang haram kita himpun dalam satu akad? Mana satu akad bukan sekali akad 2 serentak, tidak. Itu pun satu akad lah. Maksud dia dalam kalaulah kita kahwin dengan adik dia, kakak ipar kita haram.
Selama mana tempoh dia tu sementara, tempoh dia selagi mana isteri kita ni masih status isteri kita. Kalau isteri kita mati, maka dengan adik ipar kita boleh kahwin dengan adik ipar, boleh kahwin dengan kakak ipar kita, adik ipar yang bukan isteri orang lain, itu standard lain tu. Boleh kahwin dengan adik ipar kita, boleh kahwin dengan kakak ipar kita. Orang panggil apa? Orang Melayu kata tukar salin tikar. Salin tikar. Salin tikar. Kalau orang Terengganu, Ustaz Pian dia orang Terengganu, tikar lah. Orang Muar pun macam tu. Orang Muar ni dia kena sebut tikar je. Muar. Saya tak reti tiru lah. Saya orang Kelantan ni tak jadilah tiru. Salin baju, salin tikar. Dia boleh. Orang tua-tua dulu banyak dia buat. Kita hari ni tak nak buat. Dia tahu ada ipar ni kahwin apa. Cari orang lain. Dia tahu takkan macam tak ada orang lain dah. Dia tahu mati isteri nak kahwin adik ipar. Orang tua kita dulu dia buat. Piramli dia buat. Ada hikmah, ada rahsia kenapa nak kahwin dengan adik ipar. Ada rahsia dia. Ada rahsia dia. Nanti kita ceritalah rahsia dia tu. Kenapa dulu dia buat. Dalam syarak ada. Ada situasi sunnah. Sunat. Ada sunat. Kenapa kita sunat kahwin dengan adik ipar? Sekiranya ciri-cirinya cukup. Sekiranya ciri-ciri cukup. Tak cukup ciri, tak sunat lah. Kena tengok ciri jugalah. Itu yang kedua. Ada 3 tuan-tuan, insyaAllah 3 lagi tu saya akan ulang balik dalam kuliah akan datang. Jadi 5 orang yang haram berkahwin. Tapi yang asasnya ada apa nama ni, yang paling pentingnya satu tadi. Li'an ni pun kita tak berapa praktikal. Li'an ni orang yang berli'an. Yang paling praktikalnya ialah orang haram berakad. Orang yang tak boleh satukan dalam akad. Maksudnya orang haram kita himpun dalam satu akad, iaitu ipar dua. Dia banyak isu tuan-tuan. Tu saya sebut tu satu isu saja, iaitu isu adik ipar kakak ipar. Dia ada isu lain lagi, iaitu isu dia isteri bapa mertua kita. Sama juga. Isteri bapa mertua kita. Boleh ke tidak kita kahwin dengan isteri bapa mertua kita? Siapa status dia isteri bapa mertua kita? Isteri bapa mertua kita yang bukan mertua kita. Yang duk sebut hak mertua kita tu. Jadi pening. Dia kata, apalah ustaz tanya soalan tu? Itu kan isteri bapa mertua saya. Kan mertua saya. Tak payah cakap tu. Bapa mertua kita ni dia kahwin 4. Ada 3 lagi isteri bapa mertua kita. Takkan 3 lagi tu mertua kita juga. Tu kena tahu makna mertua tu. Jadi boleh ke tidak, dia ada isu kaitan yang relate dengan haram himpun ni. Boleh ke tidak kita nak kahwin, nak serentak, masa kita duk kahwin dah dengan isteri kita ni, isteri tak mati lagi, isteri kita duk ada lagi, duk sihat lagi. Tiba-tiba bapa mertua kita mati bapa mertua dulu. Iyalah, itu standard lah. Takkan nak mati anak dulu. Mati bapa mertua dulu. Lepas tu anak ibu tirinya, ibu tiri tu ibu tiri isteri kita lah, muda lagi, dah kahwin muda. Kita kata muda lagi tu. Kalau muda, dia kata kita satukan lah sekali. Siapa nak jaga, dia kata. Dah bapa mertua meninggal dah, boleh tak kita tolong jaga? Dah muda lagi, tua tak ada nak jaga. Tua tak ada siapa nak jaga, dia kata. Dah oleh kerana ibu tiri isteri kita muda lagi, bolehlah tolong jaga, nak satukan. Boleh ke tidak dalam satu akad? Itu isu yang kita akan bahas akan datang. Dia kata, mana boleh ustaz, itu ibu tiri, itu ibu tiri isteri, nak kahwin macam mana? Itu cepakan akad kita lah. InsyaAllah nak jawab isu tu kena tahu. Ini basic-basic yang kita kena tahu. Memang tak terjadilah, tapi boleh jadi. Jangan kata duk bincang buat apa ustaz, benda tak buat semua tu. Jangan, ada orang buat. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan minggu depan, bulan depan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.